Siapa betul, siapa salah? Ini dia ulama, ini dia perbahasan ulama. Maka sebab tu kita, orang yang awam ni dipanggil muqallid. Kita ni ikut je lah. Jangan pula rasa lebih pula. Baru belajar sikit dah rasa lebih. Ini orang ni tak betul, ini orang tak betul. Kan? Jadi ini dia permasalahan. Sebab itu kalau kita lihat hukum hadis daripada Rasulullah SAW, bila ada perbezaan pendapat, Nabi kata kalau masalah itu asas, tak boleh kita tak boleh ijtihad. Asas solat 5 waktu sehari semalam boleh ijtihad? Tak boleh. Puasa di bulan Ramadan boleh ijtihad? Tak boleh. Tapi benda yang boleh ijtihad, sebab tak tahu yang mana dia ada permasalahan yang dipandang perbezaan, maka Nabi SAW mengatakan, sekiranya kamu berijtihad, betul ijtihad kamu, dapat 2 pahala. Sekiranya kamu ijtihad tetapi tak tepat mengikut kehendak Al-Quran dan hadis itu, dapat 1 pahala. Jadi buat apa kita nak gaduh-gaduh? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita panjang umur dalam keadaan keselamatan, insya-Allah. Bagaimana sangka baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita yang berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, di surau ukhuwah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merapatkan ukhuwah di antara satu sama lain kerana Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa dikehendaki Allah, may yuridillahu bihi khairan, dikehendaki Allah dengan kebaikan. Maknanya Allah nak berikan kebaikan padanya. Allah yang hendak kebaikan itu sampai kepadanya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan fahamkan ia tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga khususnya kita penduduk di kawasan UK Bistari ini, Allah berikan kefahaman kepada kita sebagaimana Allah berikan kefahaman kepada para orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak mampu menjadi orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, biarlah kita menjadi salah seorang daripada orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu tidak lain tidak bukan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insya-Allah tibalah giliran al-faqir, hamba yang lemah ini, untuk sama-sama berkongsi ilmu menggunakan kitab Kutaib Al-Hadis Nurul Iman min Kalami Habibir Rahman, cahaya keimanan daripada kata-kata kekasih Ar-Rahman, iaitu junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dihimpunkan oleh guru saya sendiri. Kenapa saya kata begitu? Supaya memberikan penjelasan bahawasanya ilmu ini telah diambil daripada anak murid kepada gurunya. Saya memang ambil sanad daripada Al-Habib Umar sendiri melalui kitab-kitab beliau. Di antaranya kitab yang baru kita khatam sebelum inilah, kitab sebelum ini, iaitu Mukhtarul Hadis dan juga Nurul Iman. Ini dua-dua kitab Al-Fakir khatam di hadapan Sayyidil Habib Umar, guru yang menghimpunkan hadis ini. Sebenarnya hadis ini banyak, panjang, tebal, tapi ini ialah, maklumlah, kita hari ini pun kadang-kadang kalau tengok kitab tu tebal, dia bukan belajar lagi, tengok kitab dia. Ustaz keluar kitab dia Allah, ini bila nak tapi bila keluar kitabnya macam ni, lain pula. Lah, kecil je, ustaz ni tak pandai ke? Itulah dia. Manusia ni sangka-sangka tu besar. Tapi Allah kata, inna ba'dadh-dhann ismun. Sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu boleh mendatangkan dosa. Baik itu, kalau kadang-kadang sangka itu juga
kita kena ikut kepada keadaan setempat, uruf. Sebab tu hari ni saya tengok banyak juga ulama-ulama yang buat kitabnya nipis-nipis supaya mudah dipelajari. Yang penting bukannya maksudnya kitabnya tebal ataupun, yang penting dapat difahami serta dapat diamalkan. InsyaAllah mudah-mudahan kita kongsi ilmu hadis Nabi SAW dapat kita amalkan apa yang diajar oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu mari sama-sama kita selawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Alhamdulillah. Sama-sama kita telah berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berselawat kepadaku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat, maknanya menurunkan rahmat kepadanya sebanyak 10 kali. Barang siapa membaca selawat sebanyak 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan ataupun berikan rahmat kepadanya 100 kali. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan rahmat kepadanya 1000 kali. Subhanallah. Kita lihat, beza kita selawat satu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah bagi 10. Punyalah baiknya Allah Subhanahu wa taala bila kita ingat kekasihnya junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Hadis yang ke-15, ya. InsyaAllah hadis yang ke-15. Wa bihi ilaihi haddatsana sanadul muttasil ila Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu min wasitati Al-Habib Umar, Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz ibn Syekh Abu Bakar bin Salim. Ani ibni Umar radhiyallahu taala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam qala idza jaa ahadukum al-jumu'ah falyaghtasil atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ini ilmu dalam kitab ini ataupun himpunan hadis-hadis dalam kitab ini. Kalau macam kitab sebelum, dia ada hadis hasan, hadis sahih, hasan sahih. Tapi yang ini sahihain. Digabungkan Bukhari Muslim. Maknanya kalau kita nak diskusi ataupun nak menjadi hujah kepada ilmu hadis, apabila amalan-amalan ataupun perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, bila ikut sandaran daripada hadis ni, makna mantap. Sebab apa? Sebab hadis ni adalah gabungan di antara dua sahihain. Sahih Bukhari wa Muslim. Baik. Apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Sayyidina Abdullah bin Umar. Ibnu Umar maknanya anak kepada Sayyidina Umar. Ibnu Umar. Bila sebut saja Abdullah bin Umar, kita akan sebut faqih. Kerana di antara sahabat Nabi yang faqih maknanya hebat ilmu fiqh. Bukan semua, ya. Bukan semua sahabat Nabi faqih. Ada sahabat Nabi mudabbir.
ahli tadbir. Kalau kita sebut ahli politik. Tapi politik Islam. Politik yang dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pentadbir. Sayyidina Abu Bakar bukan faqih. Yang faqih ada 7 sahabat Nabi, yang faqih 7 orang. Sama ada Abdullah, dia depan dia Abdullah ataupun Ubaid. Abdullah dengan Ubaid. Kebanyakannya Abdullah adalah faqih. Abdullah bin Abbas faqih. Kan? Ini semua. Abdullah bin Amr al-As faqih. Maka kita akan lihat siapa yang faqih. Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar bin Khattab, faqih. Ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Sebab 2 orang. Bila seorang 2 orang, sebab dua-dua anak dan ayah, dua-duanya sahabat radhiyallahu taala anhuma. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadakumul jumu'ah." Ini dia punya perkataan pun mudah. Siapa nak belajar bahasa Arab? Bila kita belajar macam tulisan pendek-pendek ini cepat boleh faham. Idza, apabila, ataupun idza, ketika. Idza jaa, apabila datang. Jaa, datang. Maknanya telah bertemu kamu. Ahadukum, ahad, salah seorang. Ahad, seorang lah, seorang. Tapi bila kum tu kamu. Mana jika datang seorang kamu. Apa makna seorang kamu? Salah seorang pada kamu. Maknanya hari apa? Hari Jumaat. Hari Jumaat. Maknanya Jumaat sampai kepada kita. Kita baru hari Jumaat ni, malam Sabtu dah. Baik. Falyaghtasil, kata Nabi Muhammad SAW, maka hendaklah kamu mandi. Kalau kita lihat hadis ni, dia punya maudhu' syuhud atau maudhu' syahid dia dekat fa. Maka. Adakah maka itu wajib? Adakah maka itu sunat? Inilah. Ini yang kita perlu mengetahui. Kalau kita tak ketahui, maksud tak ketahui itu kita bukan ahlinya. Kita lihatlah bagaimana dia punya pentafsiran ataupun bagaimana diistimbatkan daripada hadis tersebut. Idza jaa ahadukumul jumu'ah falyaghtasil, maka mandilah. Adakah mandi ini mandi yang wajib ataupun mandi yang sunat? Kalau kita lihat di sini perlu kepada perkara yang disebut qarinah. Qarinah. Ada tak sebelumnya ada apa-apa? Lepas tu kalau kita lihat dalam peristiwa ini menunjukkan semalamnya bersamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pagi esok mandi sebelum subuh. Jadi mandi wajib. Dia jadi hari Jumaat. Maka di sini diambil oleh Imam Abu Hanifah. Mana mazhab Hanafi. Meletakkan di sini wajib. Mandi wajib. Baik. Bagaimana pandangan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu? Mazhab kita. Baik. Idza jaa ahadukumul jumu'ah. Maknanya di sini bukan khusus tapi umum. Macam mana umum? Maknanya Nabi kata idza jaa ahadukumul. Makna orang yang bertemu hari Jumaat itu siapa? Kat sini qarinahnya bukan maknanya pagi itu mandi, tapi siapa nak pergi solat Jumaat. Maka itu qarinahnya disunatkan mandi Jumaat bagi orang yang nak pergi solat Jumaat. Dia beza di antara sunat hari raya. Mandi sunat hari raya, mandi sunat hari Jumaat. Sunat Jumaat. Sunat hari raya maknanya sunat hari raya. Maknanya siapa pun boleh mandi. Laki ke perempuan ke mandi sunat hari raya. Sunat Jumaat iaitu sunat bagi orang yang nak pergi solat Jumaat. Maka ini beza di antaranya. Tetapi di sinilah diambil
istimbat, Imam Syafi'i meletakkan sunat bila seseorang hendak pergi solatul Jumaah, ia mandi dahulu sebelum ia solatul Jumaah. Baik. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang pergi untuk menunaikan solat Jumaat, hendaklah dia mandi terlebih dahulu. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan bahawasanya mandi Jumaat adalah mandi hari. Maksudnya ada yang meletakkan sunat hari Jumaat mandi. Tetapi yang mutawatir, yang banyak disebutkan oleh para alim ulama, khususnya mazhab Syafi'iyah, meletakkan orang yang nak menunaikan solat Jumaat baru mandi sunat. Apabila seseorang pergi untuk menunaikan yang disebut al-Jumu'ah, bukanlah hari, tapi menunaikan solat Jumaat. Tengok. Tu yang pernah saya kata, ingat tak? Saya pernah kata dalam masalah ilmu fiqah ni, ataupun hatta masalah tauhid. Tapi selalunya masalah tauhid ini dia kembali kepada 3 hukum. Dia panggil hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Dia selalu hukum adat, hukum akal, hukum syarak. Baik. Ini selalunya dalam ilmu tauhid. Dalam ilmu fiqah, kenapa imam ni kata begini? Kenapa imam ni kata begini? Melalui satu hadis. Macam hadis tadi. Bila sebut Jumaat, Imam Abu Hanifah meletakkan hari Jumaat. Tapi Imam Syafi'i mengatakan al-Jumu'ah, salatul Jumu'ah. Jadi berbeza pendapat. Hanya, ingat tak dulu saya kata dalam masalah kipas. Kipas bergerak ataupun kipas diam. Ingat itu saya pernah sebut. Kipas ni bergerak ataupun diam. Itu lebih kuranglah kalau nak tackle macam mana ulama-ulama fiqah ni menggunakan satu ayat Quran ataupun hadis. Seorang, maknanya satu ulama dia ikut bilah kipas. Bilah kipas. Ada pula ikut dia punya asas dia tu, tiang dia. Jadi kalau ikut tiang diam. Kalau ikut bilah kipas bergerak. Siapa betul, siapa salah? Ini dia ulama, ini dia perbahasan ulama. Maka sebab tu kita, orang yang awam ni dipanggil muqallid. Kita ni ikut je lah. Jangan pula rasa lebih pula. Baru belajar sikit dah rasa lebih. Ini orang ni tak betul, ini orang tak betul. Kan? Jadi ini dia permasalahan. Sebab itu kalau kita lihat hukum hadis daripada Rasulullah SAW, bila ada perbezaan pendapat, Nabi kata kalau masalah itu asas, tak boleh kita tak boleh ijtihad. Asas, solat 5 waktu sehari semalam boleh ijtihad? Tak boleh. Puasa di bulan Ramadan boleh ijtihad? Tak boleh. Tapi benda yang boleh ijtihad sebab tak tahu yang mana. Dia ada permasalahan yang dipandang perbezaan. Maka Nabi SAW mengatakan, sekiranya kamu berijtihad, betul ijtihad kamu, dapat 2 pahala. Sekiranya kamu ijtihad tetapi tak tepat mengikut kehendak Al-Quran dan hadis itu, dapat 1 pahala. Jadi buat apa kita nak gaduh-gaduh? Buat apa kita nak berselisih pendapat sampai memasam muka, sampai kata orang ni syirik, orang ni kafir, orang ni sesat. Kan? Inilah dia Islam. Islam cantik dan indah kepada ahlinya. Baik. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baik. Hadis yang ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza dakhala syahrul ramadhana futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda yang artinya, apabila masuknya bulan Ramadan. Ini selalulah famous, masyhur dah. Sila hari bulan depan saya ni dah boleh jadi ustaz dah. Dah tahu dah hadis ni. Apa dia? Apabila masuknya bulan Ramadan, maka akan dibuka pintu-pintu syurga. Pintu syurga dibuka. Dikunci pintu-pintu neraka dan dirantai para syaitan. Hadis riwayat
Imam Bukhari dan Muslim sahihain. Jadi kalau kita lihat ini hadis yang sahih. Sebab tu bila sebut tentang bulan-bulan dalam Islam, khususnya 3 bulan, khususnya 4 bulan, dipanggil Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum itu selalunya ada fadilat-fadilat. Bulan Rajab ada fadilat, bulan Muharram ada fadilat, Zulkaadah ada fadilat, Zulhijjah ada fadilat. Bukan sahaja itu, bulan Ramadan ada fadilat, bulan Syaban ada fadilat. Maknanya kelebihan-kelebihan bulan tersebut dihimpunkan oleh para alim ulama, yang mana para alim ulama ini berbicara dalam ilmu hadis. Ia akan mengatakan hadis yang hari ini punya banyak di dunia hari ini, maknanya tersebar hadis, ada kelebihan bulan tersebut tetap ada di sisi Allah SWT. Kelebihan bulan tersebut tetap ada. Walaupun ada yang mengingkarinya, ada yang menafikannya, ada yang menafikan hak Rejab, ada yang menafikan hak Syaban. Tapi kalau kita tanya balik, bukankah Allah Subhanahu wa taala yang menyebut dalam Al-Quran tentang 4 bulan? Macam mana kamu nak menafikan, kata tak ada kelebihan, tak ada apa-apa keutamaan? Tidak boleh. Sebab itulah sebaik-baiknya kita ambil yang pertama daripada Al-Quran. Al-Quran sebut Syahrul Ramadan allazi, bulan Ramadan. Inna iddatash syuhuri indallahi isna, sebut 12 bulan. Isna asyara syahram fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika mana Allah mencipta langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, daripadanya 4 bulan haram. Jadi maknanya bila kita sebut begini, kita telah letak dalam hati, Allah sendiri telah meletakkan 4 bulan tak sama dengan 12 bulan yang lain. Maka di sini ada kelebihannya. Cuma ulama yang mendalami dalam ilmu hadis, ia tetap akan mengatakan di dunia hari ini tersebarlah dalam kelebihan dan keutamaan hadis-hadis tersebut, ada yang sahih daripada keutamaan bulan tersebut, ada yang hasan daripada keutamaan tersebut, ada yang dhaif daripada keutamaan tersebut. Maknanya memang ada dalam hadis-hadis tersebut itu, dia punya tingkatan ataupun status hadis tersebut, ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Maknanya, tapi soalannya, adakah kamu menafikan hak bulan tersebut? Tidak. Kita sebagai orang Ahlussunnah wal Jamaah, kita tak menafikan. Kita tak menafikan ada keutamaan. Tetapi di dalam hadis-hadis tersebut ada juga hadis yang perlu kita ketahui status hadisnya. Tapi jangan pula borong kata tak ada keutamaan pun bulan ni. Tak ada keutamaan lah. Haula wala quwwata illa billah. Kalau tak ada keutamaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala pilih Nabi SAW naik Isra wal Mi'raj bulan Rejab? Kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan nisfu Syaban dalam bulan Syaban? Kenapa? Jadi ada kelebihan, ada keutamaan. Kenapa Allah lahirkan Nabi Muhammad di dalam bulan Rabiul Awal, sedangkan bulan Rabiul Awal tak pernah diketahui dalam orang ramai, dalam masyarakat jahiliah dulu, Ramadan tak tahu apa-apa. Ramadan pula, Rabiul Awal mereka tak tahu apa-apa, sebab tak ada apa-apa yang berlaku. Tiba-tiba Allah pilih Nabi Muhammad lahir dalam bulan Rabiul Awal. Sebab Allah nak beritahu, kekasihku akan lahir di bulan yang tak ada kongsi dengan bulan, tak ada kongsi apa-apa. Jadi kalau orang nak kata, kenapa kamu sambut Rabiul Awal? Sebab Nabi Muhammad lahir. Sebenarnya bukan. Sebenarnya apa? Sebab Rabiul Awal lahirnya Nabi SAW. Jadi kemuliaan bulan tersebut kerana lahirnya Nabi SAW, maka bulan Rabiul Awal tak sama dengan bulan Ramadan. Bulan Rabiul Awal tak sama dengan bulan Zulhijjah. Bulan Rabiul Awal tak sama dengan bulan Rejab. Jadi kat situ ada maziyah, ada kedudukan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam hadis yang sahih ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadan, yang mana apabila bulan Ramadan datang, Allah akan bukakan segala pintu-pintu syurga, dan Allah akan tutupkan segala pintu neraka. Pintu-pintu neraka
dan Allah akan membelenggu syaitan. Di sini belenggu syaitan ini, kalau kita lihat dalam huraian para alim ulama, ada pelbagai. Ada yang mengatakan syaitan memang diikat semua. Ada pula kata bukan syaitan semua. Syaitan yang bapak-bapak syaitan, yang besar-besar syaitan. Sebab syaitan yang kecil-kecil tak kuat. Maknanya dia tak kuat nak mempengaruhi. Yang besar bos dah kena kuarantin. Bos dah kena tangkap. Jadi maknanya di situ. Dan ada pula mengatakan syaitan tetap ada. Tapi syaitan tak boleh mengganggu. Maknanya dia seakan-akan tak boleh mengganggu, dia tak boleh kacau. Tapi apa yang masalah? Kenapa dalam bulan Ramadan masih ada orang menipu? Sebab mereka punya training dah lama dah. 11 bulan dia dah train. Dia kata tak apalah, aku kalau kena tangkap pun 11 bulan aku dah train dia. Jadi maknanya di sini perbezaan di antara. Walhasil yang paling penting kita tahu kemuliaan bulan Ramadan. Allah SWT berikan pintu langit terbuka. Apa tandanya? Apa tandanya kemuliaan bulan Ramadan yang dikatakan syaitan diikat? Apa tandanya tuan-tuan? Kenapa kita kata syaitan diikat tu, kita macam boleh meyakini dalam hati kita syaitan diikat. Kita nak buat benda baik macam tak terlorong je. Terdorong je. Kita nak pergi masjid senang, nak cepat. Kita nak baca Quran senang. Padahal kita duduk sekarang, mungkin daripada tadi kita tengok Quran tu duduk depan je. Tapi kalau dekat Ramadan, dia automatik dia akan bangun ambil Quran. Jadi maknanya di situ ada keutamaan bulan Ramadan. Wallahu ta'ala alam. Baik. 17. An Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal idza ra'aitumul janazah faqumu faman tabi'aha fala yaq'ud hatta tudha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadis yang ketujuh daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Lepas tu kalau kita lihat dalam riwayat hadis pula, kita akan lihat bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan. Paling banyak meriwayatkan hadis iaitu Sayyidina Abu Hurairah. Kalau kita lihat banyak hadis Abu Hurairah. Tapi yang peliknya, Abu Hurairah ni bukanlah orang yang paling awal masuk Islam. Itu kuatnya semangat Sayyidina Abu Hurairah ingin mengambil perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghafal perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan Nabi Muhammad bagi hadiah untuknya. Dengan selendanglah hadiah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hadiah amalan ataupun hadiah untuk diberikan memudahkan Sayyidina Abu Hurairah menghafal. Ya Abu Hurairah, ketika mana engkau duduk depanku, ubsut rida'aka. Ubsut rida'aka. Iaitu bentangkan selendangmu. Kemudian kau pandang aku. Maknanya, sebab tu kita kalau belajar, kadang-kadang macam saya belajar dulu kat Yaman pun, kita memang nak catat. Tapi nak tengok muka guru pun, itu pun salah satu di antara keseronokan belajar. Sebab kadang-kadang guru buat slow ni kita, tapi yang mencatat kan. Mencatat. Jadi Sayyidina Abu Hurairah dia suka mencatat. Akhirnya Rasulullah tak bagi. Allah kata cuba kamu tengok aku. Letak. Setiap kali lepas aku bercakap ambil selendang. Letakkan di dadamu. Maka dengan dengan hadiah daripada Rasulullah SAW, aku lakukan setiap kali duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang aku belajar daripada Nabi, ingat, masuk dalam sadar, masuk dalam hati. Jadi lepas ni, siapa belajar dengan saya, yang ada selendang, bentangkan selendang. Lepas tu, letak, tak ingat juga. Sebab bukannya, itu Sayyidina Abu Hurairah. Dia satu lagi, kalau ulama tasawuf kata apa? Memandang guru adalah rahmat, pandangan, kasih kepada guru. Dapat pahala. Memandang guru, memandang ayah, memandang ibu, memandang guru, memandang langit, memandang benda laut. Ini semua dapat pahala. Jadi bila kita belajar, kita memandang, rasa
rasa apa kata seronoknya. Lepas tu orang yang belajar dulu pada zaman Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i gurunya Imam Malik. Duduk depan gurunya sehingga kan bila gurunya letih, Imam Malik letih. Imam Syafi'i dikatakan macam mana dia nak buka helaian tadi. Helaiannya penuh lembut sebab takut gurunya terjaga. Sebab gurunya letih. Dah kesian guru. Ini hari ni cikgu letih, habis anak murid. Lekali sampai guru pun tak boleh nak tidur. Lepas tu cerita Piramli lain pula. Dia masuk kelas, dia tulis. Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu main bola. Baca ni semua. Sekali ada seorang anak murid pandai. Cikgu sudah tidur, mari kita main. Punyalah bising anak murid kat depan dia boleh tidur lagi. Itu sekolah dekat sini kan? Sekolah kita je. Subhanallah. Itu suatu masa dahulu, itu Piramli duduk mengajar kat situ. Saya pun tak tahu kelas mana beliau duduk masa tu. Cikgu Syahri-nya tidur. Baik. Pandai pula cikgu kautim dengan anak murid. Kau apa tak cakap? Guru besar dah datang. Dia bukan guru besar, cikgu besar. Cikgu besar. Baik. Ini belajar-belajar ni kadang-kadang kenalah seluruh sikit. Kalau tak serius dia. Baik. Iza ra'aitumul janazah faqumu. Apabila kamu melihat jenazah. Bila kamu melihat jenazah, bangun. Ni pun hadis ni pun kena teliti. Maknanya kalau saya belajar dengan Tuan Guru Syekh Hafiz Al-Jandrami, beliau kata kena baca halus. Sebab tu ulama-ulama dulu, ulama-ulama kita, hatta ulama hari ni, macam Baba Ismail, Panjang tu semua, itu kalau baca kitab, dia bukan baca orang kata bersahaja, tapi dia pakai halus punya. Maksudnya kena teliti. Macam contohnya baru-baru ni, itu rasanya keluar masa musim awal-awal juga, macam Covid ni masa-masa. Cerita ada seorang perempuan, dia keluarkan. Dia kata seorang perempuan kena asingkan baju suami dengan anak-anak bila nak basuh baju. Betul tak? Ada siapa dengar tak itu keluar? Memang dalam kitab ulama' lama tu sebut tu. Kalau saya faham pun macam tu lah. Tapi saya rujuk dengan ulama' tua lah, ulama' lama. Kita ini ada ulama' tua, ulama' pondok, tuan-tuan guru. Tuan-tuan guru. Macam semalam, baru ni saya pergi Perak. Kat mana? Teronoh. Saya pergi, saya jumpa yang mempunyai sanad, maknanya sanad tertua. Siapa dia? Syekh Yasin Fadani. Kalau orang belajar ilmu hadis, ulama' bila sebut Syekh Yasin Fadani ni, ini ulama' ulama' Asia Tenggara yang duduk di Mekah. Syekh Yasin Fadani. Jadi saya ambil sanad, maknanya sanad daripada seorang yang masih hidup di Malaysia ni, dan sanadnya sambung sampai kepada gurunya, Syekh Yasin Fadani. Siapa nama dia? Syekh Abdullah Ridwan Al-Mandili Al-Lubisi. Lubis lah. Lubis. Al-Mandili Al-Lubis. Dia duduk dekat rumah biasa lah, kita datang ziarah dia. Dia bagi. Jadi kita nak ceritakan kat sini, orang-orang macam ni, kalau kita tanya tentang ilmu-ilmu kitab lama ni, dia akan syarah halus. Jadi saya pun kata, maknanya begitulah. Kali kata, tu sebenarnya kalau pandang cara halus, itu sebenarnya hukum fiqah. Macam mana hukum fiqah? Ceritanya begini, baju anak-anak najis. Baju anak-anak najis. Kalau dicampurkan terus dengan baju orang dewasa, nanti bercampurlah najis tu. Jadi disebutkan asingkan baju tersebut, sebenarnya sebelum nak dicuci, cuci baju budak tu dulu. Ataupun hilangkan najis dahulu, najis budak. Budak punya baju tu yang ada najis, dah hilang, baru campurkan dengan baju bapa, maknanya baju suami. Itu dia punya syarah halus. Yang kita kalau baca, hendaklah si ibu mengasingkan baju suami
dengan baju anaknya. Jadi kita pun masuklah dalam Facebook. Di antara adab seorang isteri, hendaklah mengasingkan baju suami dengan baju anak-anak. Tak meloncat. Adalah satu puak tu, dia meloncat je. Dia kalau dengar pelik sikit, dia kata, oh ini mana hadis? Hadis. Ya salam. Takkanlah nak pakai baju pun. Maknanya, ada benda kadang-kadang tak perlu pun hadis. Maknanya, bukan dipanggil apa? Bukan di dalam masalah syariat. Semayang, memanglah hadis. Tapi kalau, apa itu panggil? Contohnya makan. Makan Nabi adalah Nabi SAW makan dengan 3 jari. Kita pun tengok ada orang makan nasi 3 jari. Ya salam. Kenapa makan? Ini Nabi makan 3 jari. Ya memanglah makan 3 jari roti. Kalau nasi takkan makan 3 jari. Kan? Maknanya kat sini kena pasang halus. Kena pasang halus. Bukan maknanya main sedap je. Hadis. Oh ni. Dia kadang-kadang kena tengok juga hadis tu apa dia, tentang apa. Barulah kita jelas. Baik. Idza ra'aitumul janazah faqumu. Belum azan Belum. Idza ra'aitumul janazah faqumu. Apabila kamu melihat jenazah. Di sini kita lihat keumuman jenazah. Keumuman jenazah. Mana disebut janazatul muslim? Janazatul kufar. Tak sebut pun jenazah tu jenazah muslim ataupun jenazah kafir. Faqumu. Maka hendaklah kamu berdiri. Baik. Faman tabi'aha. Kemudian sesiapa yang mengikutinya, jangan kita duduk sampai jenazah itu dikebumikan. Jadi kalau kita lihat di sini pasang halusnya, iaitu dalam permasalahan jenazah. Apa yang dimaksudkan pasal jenazah? Kalau kita tengok jenazah. Tu beza tu. Macam kita ambil wuduk. Nawaitul wadu'a ataupun nawaitul wudu'a. Dia ada beza tu. Kalau wudu'a makna perbuatan wuduk. Kalau wadu'a maknanya air wuduk. Kalau janazah maknanya jenazah. Kalau jenazah, tempat jenazah. Maknanya kalau kita usalli ala hadhil jenazah. Dia solat di atas depan keranda yang tak ada jenazah. Jadi usalli salatal janazah. Maknanya solat jenazah. Itu baru jenazah. Itu beza tu. Itu bahasa Arab. Bahasa Arab ni kan ada Piramli ni je. Tak dengan tu bukan sama. Kan ada. Itu sebenarnya tidak tunjukkan bahasa Arab. Itu apa nama Datuk Ustaz Badri Syah kata kan. Itu Piramli tu yang pakai spek pakai teropong nampak. Itu betul ada satu lagi. Apa kata apa nama? Al-Kisah Taib. Kan macam cara baca lagu tu. Al-Kisah Taib. Sang kancil datang beramai-ramai menghadap Sultan Fir'aun. Mana Fir'aun pakai Sultan? Entah. Itu kan. Jadi maknanya kat situ kita nak lihat macam mana terima itu Datuk Badrillah, Ustaz Badrillah pandai dia punya uraian macam itu. Tapi kan tak dengan tu kan lebih kurang sama. Tak sama. Kalau kita tersilap, itu dalam bacaan Al-Quran. Baik. Iza ra'aitumul janazah faqumu. Jadi di sini sebenarnya kalau kita lihat pasang halus, ia adalah perkara yang berkaitan dengan memuliakan, bukan syarik, bukan benda yang hukum. Memuliakan. Kalau kita muliakan jenazah. Kalau Nabi SAW, Nabi Yaumul Ayyam satu hari Nabi duduk dengan para sahabat. Lalu jenazah. Nabi bangun. Para sahabat bingung. Sebab sahabat tahu. Kenapa Nabi bangun sedangkan tu jenazah kafir. Jenazah orang kafir Nabi bangun. Jadi bila sahabat pun tanya, ya Rasulullah, itu jenazah kafir. Nabi kata, aku pun tahu. Tapi kenapa kamu bangun? Rasulullah kata,
aku yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat, maka seorang nyawa, maknanya satu nyawa telah terlepas daripadaku untuk masuk dalam syurga. Nabi bangun sebab muliakan. Ini kena faham. Ini bukan hukum. Ini memuliakan. Nabi mulia. Kalau kita muliakan, tapi sebenarnya kat sini ada taklik lagi. Taklik dia apa? Bukanlah bangun saja, tapi ikut jenazah. Kalau saya belajar di Hadramaut, di sana penuh maknanya adab dia terlampau tinggilah, adab kepada amalan tadi. Kalau jenazah orang Melayu, jenazah orang Islam, mereka akan tahlil. Mana sepanjang berjalan tu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, supaya jangan kita berbual-bual hal dunia ataupun kita bercerita pasal hal dia. Ni tengah berjalan-jalan ni, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sampai kita ke jenazah. Itu sebaik-baiknya. Bila sampai jenazah ke tempat pengebumian, lepas tu ditanamkan pun sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu adab. Itu adab di ulama di Hadramaut dengan orang-orang di Hadramaut tempat saya belajar macam itu. Tapi mungkin kadang-kadang kita kena tanya juga. Kadang-kadang amalan orang tua kita dulu, cara dulu. Ada tak macam tu cara? Bawa jenazah tu. Ni hari ni kita ada van jenazah. Yang dulu punya, dia bawa daripada rumah ke kan. Jadi kita lihat di sana adanya adab yang perlu diperhatikan bagaimana kita berhadapan dengan jenazah. Baik, hadis yang ke-17 adalah hadis yang terakhir pada malam ini. Jadi hadis ini meletakkan adab-adab apabila kita datang menziarahi jenazah. Maknanya kita berada di dalam jemaah yang ada jenazah. Lepas itu kalau kita lihat di antaranya, jenazah ini hendaklah disegerakan untuk dikebumikan. Dan orang yang berada di sana, mengikutinya, hendaklah mengingati Allah SWT sebanyak-banyaknya. Dan apabila sampai ke kubur, hendaklah cepat-cepat ditanam, kemudian dibacakan talqin. Talqin ini, kalau kita lihat, Nabi SAW pernah bersabda, apabila kamu melihat jenazah, maksudnya apabila seseorang itu hampir untuk meninggal dunia, maka talqinkan kepadanya. Talqin ni maknanya mengajar kepadanya, sebut la ilaha illallah. Itu ada dua pendapat. Ada mengatakan sebelum meninggal dunia. Maksudnya sebelum dia meninggal dunia sebut la ilaha illallah. Ada satu lagi lepas dia meninggal dunia. Itu yang talqin kita pergi kubur tu. Apabila nanti ada dua malaikat yang akan datang, itu adalah Munkar dan Nakir. Ini juga daripada hadis. Cuma perbezaan pendapat sama ada sebut sebelum ataupun selepas. Wallahu taala a'lam bisawab. Insya-Allah mudah-mudahan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala perkongsian pada malam ini. Kita akan sambung pada ni minggu ketiga. Jadi bulan depan kita akan sambung hadis ke-18 insya-Allah taala minal aminin. Dan dia gazet. Sedutan akan datang minggu depan berkaitan dengan orang yang menyamai sesuatu perkara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut musyabbihah ataupun mujassimah. Ini golongan yang Allah suruh kita jauhkan. Siapakah golongan tersebut? To be continue. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.